Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izinnya dapat kita bersama pada malam ini. Insya-Allah pada malam ini saya akan sambung perbincangan pada muka surat 73. Al-Mujibus Sabi' Mulazamatut Taubah wal Istighfar. Prinsip keselamatan yang ketujuh iaitu mulazamah. Mulazamah sini maknanya istiqamah. Konsisten melakukan taubat dan istighfar. Jadi hal ini sebenarnya kita bincang dah sebelum ini, cuma sambungan muka surat 73. Jadi dalam perbincangan lepas kita berakhir pada satu riwayat, iaitu riwayat daripada Uqbah bin Amir, yang mana beliau menyebutkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah ditanya tentang prinsip keselamatan. Kalau nak selamat di hari akhirat bagaimana? Maka Nabi pun menjawab dengan bersabda, amlik alayka lisanak wal yas'aka baituk wabki ala khati'atik. 3 poin yang Nabi sebut kalau nak selamat di hari akhirat. Dalam hadis ni lah 3 poin. Hadis lain banyak lagi. Dalam hadis ni Nabi sebut 3 poin. Hak ni kita bincang. Ini sebagai nak suruh ingat semula. Yang pertama sekali kena jaga lidah. Amlik alaika lisanak. Mana kamu kawalah lidah kamu. Mana jangan duk kecek kursi. Jadi kecek kursi ni banyaklah. Sama ada bercakap sesuatu yang tidak bermanfaat, termasuk mengumpat, fitnah. Dan yang lebih saya tekankan dalam perbincangan lepas, bila sebut lidah dalam konteks kita sekarang ini, dia lebih bersifat komunikasi, proses penyebaran maklumat. Sebab sekarang ini proses penyebaran maklumat dia berlaku bukan melalui ucapan. Ucapan ni ada juga, tetapi dia tidak sebesar penyebaran melalui medsos, media sosial. Itu lebih besar lagi. Jadi maknanya peranan lidah tu sudah diganti dengan media moden pada zaman kita ni. Dan sebenarnya dosa lebih besar dan juga pahala lebih besar. Sebab apa? Sebab kalau yang baik pun dia tersebar dengan lebih luas, maka pahala kita lebih besar. Contoh orang mengajar boleh hadiah duduk depan ni 10 orang, tapi orang tengok tu lebih ramai lagi. Dan dia boleh rujuk dalam media, boleh kata kalau ada 10 tahun boleh tengok lagi. Tama-tama kalau ada pula orang yang dia potong pula tempat-tempat yang penting itu, jadi orang dengar sekejap saja, seminit, tapi manfaatnya besar. Jadi media tu main peranan besar. Tapi asalnya kalau dulu lidah lah. Kalau dulu lidah payah nak mengopak dengan tangan. Payah nak mengopak dengan tangan, tapi lah ni mengopak dengan tangan. Dia ambil telefon, dia guna 2 jari, guru-guru boleh dosa lalu. Mudah. Begitu juga nak dapat pahala sebar maklumat yang baik, satu hadis satu hari. Sekarang mana orang boleh ambil manfaat? Kadang-kadang tak tulis pun sebar. Viral, dia send saja. Maksudnya dia hantar kepada guru dia. Jadi atas kita. Sebab tu lah ni kalau nak boleh pahala besar pun zaman kita ni lah. Kalau nak boleh dosa besar pun lebih banyak zaman kita juga. Sebab tu Nabi kata kena jaga proses penyebaran maklumat tu, supaya maklumat yang kamu sebarkan biarlah maklumat yang telah dikenal pasti, tepat, benar. Yang kedua, wal yasa'ka baituk, biarlah kamu ni, ana terjemah mafhum ni, hanya kita huruf panjang dah sebenarnya. Dan biarlah rumah engkau tu kamu rasa senang sehingga tak mau keluar tu kerana hal-hal penting saja. Sebab di luar rumah ni banyak masalah. Itu yang dimaksudkan di sini. Maknanya kalau kamu tidak keluar, dah ni pun saya sebut, kadang-kadang duduk di rumah dosa lebih besar lagi. Zaman kita ni, sebab apa? Sebab dia hidup di alam maya. Dia hidup dengan kita kata smartphone dia hidup dengan internet.
Jadi kadang-kadang kalau tubik rumah tu tak caw ke internet tu, lebih banyak lagi pahala. Duduk di rumah lebih banyak lagi dosa. Kadang-kadang. Jadi apa yang dulu pernah Nabi sebut, tak usah banyak keluarlah, biarlah kamu rasa duduk di rumah kamu rasa lebih senang. Sesuai dengan zaman tu. Tapi lah ni tak. Kena tubik lah, jangan duduk dalam rumah tu. Nah, apa? Sebab kalau duduk dalam rumah hidup main telefon tu tak ada pedas ke abu. Nah. Yang keempat, wabki ala khati'atik, dan hendaklah engkau menangis mengenangkan dosa-dosa yang engkau lakukan. Menangis ni dosa, ingat dosa biar jerit. Mana kena latih diri takut kepada dosa. Baik. Jadi hadis ni telah kita bincang sebahagiannya, cuma pada malam ni sebagai sambungan cuba tengok faquluhu. Ni ana ambil Arab muka surat 73. Ana terjemah secara spontan lah. Lebih mudah lagi. Faquluhu sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis tadi Nabi ada sebut, kita terjemah begitu lebih sedap lagi. Dalam hadis tadi Nabi ada sebut akhir sekali sesuai dengan tajuk yang kita bincang ni, apa dia? Sentiasa bertaubat dan beristighfar. Dalam kata-kata akhir Nabi dalam hadis riwayat daripada Uqbah ni, Nabi kata wabki ala khati'atik, dan tangisilah oleh engkau terhadap dosa-dosa engkau. Sebenarnya kata-kata Nabi ni isyaratun lit-taubah wal istighfar. Kata-kata Nabi merupakan satu isyarat lit-taubah, untuk bertaubat, wal istighfar, dan untuk mohon keampunan dari sisi Allah. Wal murad bil khati'ah, dan yang dimaksudkan dengan khati'ah. Khati'ah ni asal dia dalam bahasa Arab, kalau terjemah makna satu dosa. Dan khati'ah ni biasanya maksud dosa kecil. Maksudnya dosa kecil, asal makna dianya. Tetapi setengah-setengah tempat dia pakai secara umum dosa kecil, dosa besar termasuk belaka. Supaya sini dalam hadis ni jami'ul khataya. Khati'ah tu kata mufrad, khataya tu kata jamak dia. Khataya makna dosa-dosa. Wadzunub, dzunub tu bukan dzunub, telah biasanya digunakan sebagai dosa besar. Tapi dalam hadis ni khati'ah dipakai dengan makna khataya dan juga dengan makna dzunub. Khati'ah dalam hadis ni dipakai dengan makna dosa kecil dan dosa besar. Cuma dia sebut sini jadi setiap taqa'u minal insan tu maknanya dosa-dosa, sama ada dosa kecil ke dosa besar, allati taqa'u minal insan, yang berlaku daripada manusia. Kita semua ni hadrat semua buat dosa. Tak ada seorang. Sebab kita ni tidak maksum. Sebab tu ana biasa sebut secara gorak lah. Kalau ada orang kata, dia kata hamba ni tak ada ingat buat dosa. Hamba rasa hamba tak pernah buat dosa. Tak usah buat natu lah orang tu. Kalau dia kecek gitu. Ada putus orang tu. Dia tak boleh pergi lah. Mesti ada buat dosa. Sebab tu kita nak bincang lepas ni. Dan saya ada tulis satu nota penting berkait dengan ni. Tak usah royak lah. Fungsi taubat dan istighfar dalam konteks kita selain Nabi dan Rasul ni, dia ada makna khusus. Baik, selepas ni anda sebut. Baik, tak apalah. Dan kalimah mufrad apabila diidafakkan kepada, apabila diidafak dia memberi makna umum. Ini kaedah dalam bahasa Arab. Baik, cuba tengok. Biarlah tak ngaji Arab pun dah dia buat sini ana sebutlah. Baik, cuba perhati semula. Wabki ala khati'atik. Terjemah dia nya, dan tangisilah oleh engkau terhadap dosa-dosa engkau. Tak kira kecil, tak kira besar. Apa terjemah dosa-dosa? Sedangkan khati'ah ni satu dosa. Kalau anda buat contoh, mana ada kita. Wabki ala khati'atin. Kita buat dia jadi makna lain. Tangislah oleh engkau terhadap satu dosa. Dia jadi makna begitu. Tapi bila kita gandingkan, kita idafakkan dengan harf dhamir khitab. Bubuh tu dia jadi makna umum. Dia jadi gini terjemah dia. Tangisilah oleh engkau terhadap dosa-dosa engkau. Dia jadi gitu. Apa jadi gitu tu? Sebab khati'ah ni diidafakkan kepada dhamir tu. Lepas tu kalau nak ayat dhamir peluk gapo dia sini panjang cerita lah hati-hati. Kalau mengaji dia boleh nampak lah. Wa fi hadza, dalam kata-kata Nabi ni, hadza tu musyaru ilaih, kembali kepada qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Kalau ngaji bahasa Arab, musyarun tu dia kena ada, hadza tu kena ada musyarun ilaih. Ini tu apa maksud? Qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata-kata Nabi tu memberi isyarat
Hak Nabi nak ayat sebenarnya selain daripada lafaz zahir, hak Nabi nak ayatnya apa dia? Annal abda fi maqamil istighfar wa taubah alaihi an yastahdira kathrata dhunubih wa khatayah. Annal abda, bahawasanya seseorang hamba kita ni lah, fi maqamil istighfar wa taubah, ketika dia melakukan istighfar dan taubat, alaihi, wajib atas dia. Ala tu dengan makna wajib alaih. Alaihi dengan makna wajib alaih di segi bahasa Arab. Wajib ke atas dia an yastahdira, dia kena hadir dalam minda dia kasrata dzunubih, dosa-dosa hak banyak-banyak dia buat tu, dosa besar, wa khatayah, dan dosa kecil. Hak tu hak sebenarnya orang panggil taubat yang berkualiti. Bila kita bertaubat tu, biar kita ingat dosa kita. Sebab kalau orang tu ingat dosa dia, lebih berkesan lagi taubat dan istighfar dia. Ya Allah, ampunlah dosa aku. Kita pun teringat buat neraka pada ibu bapa, teringat tak hormat pada guru, menyakiti jiran, tidak berakhlak dengan baik dengan isteri. Mari teringat dalam kepala. Hak tu lebih baik. Walaupun ulama kata tidak wajib. Jadi alaihi di sini wajib dengan erti mesti, bukan wajib dosa dah. Tu. Kalau boleh ingat gitu, hak tu lah memberi kesan besar. Maka minha fil khafa, tak kiralah dosa itu dosa buat sembunyi-sembunyi kah, awil alan, ataupun dosa yang dibuat secara terang-terang, tak kiralah. Wa maka minha qadiman aw hadis, tak kiralah dosa tu dosa qadim, dosa lama ke, aw hadisan, ataupun dosa baru, tak kira. Biar mari dalam kepala. Hak tu dia memberi kesan besar lagi dalam taubat kita. Teringat Allah dulu, sedih. Kadang-kadang kalau teringat dosa boleh menangis. Hati yang sudah jadi baik, hati yang soleh ni, dia ingat pada dosa tu, kadang-kadang tak minta lagi situ, ingat dosa pun jerit dia. Tu kesan, dia ada kesan, ingat pada dosa ni dia ada kesan. Hak bahayanya tak ingat buat dosa, bahasa sebab tak berdosa. Nah, ni bermasalah. Jadi kena ingat. Wa ayyastaghfirullah, dan hendaklah dia minta keampunan kepada Allah, hendaklah dia minta istighfar dari sisi Allah, dan dia bertaubat daripada dosa-dosanya jami'an, semua sekali. Lianalan najah wal fawzal kabir, dengan tujuan supaya dia boleh mencapai kejayaan dan keselamatan yang besar di hari akhirat. Selamat dunia kecil ya, selamat akhirat tu lebih besar lagi. Itu maksudnya. Boleh faham kan? Okey, baca dulu pada anak buat huraya. Sebabnya begini, supaya orang kita ni boleh bezakan taubat dengan istighfar. Dia ada beza. Beristighfarlah dan bertaubat, ataupun bertaubatlah dan beristighfarlah. Dia ada beza, dia tidak sama tu. Selepas ni anak penjelaskan. Kita baca dulu. Apa yang ulama kata begitu sebenarnya? Bila kita nak bertaubat, kita nak minta keampunan, hak semolek-moleknya, kita biar mari dalam kepala dosa-dosa kita buat. Kita istihdar, kita hadirkan, kita khayalkan dalam minda kita dosa-dosa kita buat. Curi selipar orang mari masjid. Ada setengah orang tu anak rasa dia tak aja beli selipar, dia beli sekali je. Lepas tu duduk tukar di masjid. Ada sama. Kita perkerak kali dah. Kadang-kadang mari make selipar baru. Jadi wak mari masjid ni hak buruk sekali. Cadar-cadar orang curi pun tak gamak nak curi. Tak wakah baru sama lah kita ni. Pergi kurusuh jauh, kurusuhnya timbuk selipar nak wak lagu mana? Mana kalau ada kita buat kesalahan apa, biar mari dalam kepala. InsyaAllah dia mengkualitikan taubat dan istighfar kita. Bapa gitu? Bapa ulama kata gitu? Dalilnya, cuba tengok ni. Walihada, kalau terjemah ke Kelantan mudah ke? Kenapa ulama kita memberi pandangan begitu? Kerana ia berlandaskan, ia berpandukan min du'ain Nabi fi sujudih, min du'ain Nabi sallallahu alaihi wasallam fi sujud. Kerana melihat kepada doa Nabi ketika sujud. Nabi ni ketika sujud ni antara doa Nabi baca ketika sujud. Apa dia? Allahumma ighfir li dhanbi kullah, diqqahu wa jillah, wa awwalahu wa akhirah, wa alaniyatahu wa sirrah. Ini doa Nabi ketika sujud. Ni cuba tengok dalam riwayat Muslim. Hadis ni sahih, dalam Muslim ada sebut. Ketika sujud. Enggak kita sujud ni dalam semaya berapa kali? Serakaat, 2 kali sujud. Tak semesti sujud akhir saja.
Sebab ni ringkas ni. Panjang ulama tak benar kalau jadi imam lah. Kalau jadi makmum pun siapa tinggal tu imam. Makmum pun tak boleh, kena ingat, jangan silap faham. Kita jadi makmum, siapa kita nak berdoa dari sujud, siapa tinggal tu imam tinggal kita serukun, dua rukun. Tak boleh gitu. Itu bercanggah dengan orang panggil mengikut imam. Tak boleh. Tapi hak ni ringkas. Dah lah. Apa dia maksudnya? Allahumma ya Allah ya Tuhanku, ighfir li dhanbi kullah. Ya Allah, ampunilah untukku semua dosaku. Diqqah wajillah, hak kecil, hak besar semua. Wa awwalahu wa akhirah, hak dulu, dah hak kemudian, hak lani, dulu, kini, dah selamanya lah maksudnya. Wa alaniyah, hak senyap-senyap, hak sembunyi. Wa sirrah, dan juga hak hak nyata, alaniyah tu hak nyata dan hak tersembunyi, hak rahsia. Maknanya Nabi sebut ni doa hak Nabi minta supaya Allah ampun ni semua sekali. Bukan sekadar semua sekali sebut nah. Hak halus, hak kecil, dosa besar, hak dulu, hak lani, hak akan datang, hak terang-terangan dan hak sembunyi, biar hapus semua. Jadi maknanya bila kita sebut gitu, semolek-molek kena hadir dalam kepala ulama faham gitu. Tapi kalau tak boleh pun tak apa, dia tidak wajib. Cuma satu perkara dia kena tip molek sini. Kenapa doa ni, kenapa istighfar dan doa ni sebenarnya apa ni taubat ni dia tidak timbul isu lama ke dia. Asalnya sebab istighfar dan doa ni dia sejurus selepas buat dosa, dia kena bertaubat selalu sebenarnya. Bahkan mengikut ulama, seseorang yang buat dosa dia tangguh ke taubat, penangguhan itu berdosa. Tak ada khilaf ni setakat anda tengok ni. Dia tengok dalam kitab lah. Bila seorang itu buat dosa, dia pun sedar, salah tadi buat. Tak apalah, kita bertaubat nanti bulan Ramadan. No, misalnya, nak nanti salam satu Syawal ke, kosong-kosong dia tu. Dia ingat pun main bola. No, kosong-kosong dia tu. Tu tak kena. Dia taubat istighfar daripada kesalahan ni, bila buat salah tu teringat, sedar. Selalu dia tak boleh tangguh. Kalau tangguh, tempoh penangguhan itu adalah merupakan dosa. Boleh katakan tak ada khilaf ulama setakat ana duk bacalah. Wallahu a'lam lah. Ya. Nak baca ke Arab namun tak lah lain. Dia gini, niat dalam hati tak apa. Sebab tu ana sentiasa sebut bila mengajar tentang doa Nabi ni, nak apa kita ustaz royak kita ingat semua suruh royak lah. Nak main dua jilid dah nak. Patutlah ke mana nak buat? Sebab tu ana mengambil faham daripada pandangan ulama, doa Nabi ni orang Arab pun tak apa sah ke kita orang ajam. Orang yang tidak Arab. Jadi kita ambil idea cara berdoa tu. Kita pehogi ni doa. Mana kalau nak doa dalam bab taubat ni antara Nabi ajar, doa habis. Tak kut Melayu. Tu kata ke, tak apa letak dulu dia, tak apa. Tak perlu ikut susunan ni. Yang pastinya idea tu. Poin-poin dia tu kita tahu lagu ni cara Nabi doa. Tak apa tu. Tu yang tahu. Tidak berlafaz dalam hati ni ya dia tahu dah. Mudah ya dah. Sebab itulah setengah-setengah ulama kata jangan kita bebani orang ramai menghafal doa sekiranya hafal itu berat untuk dia. Kecuali orang jin ingat tak kuat. Ada setengah orang tu ada. Orang saya juga mati dah dia ni. Ayah saya cerita, dia ni ingat tak kuat. Tapi dia ngaji tak jadi, mungkin dia ada perangai. Tapi ingat tak kuat. Anak dia, cucu dia ingat belaka IC. Kadang-kadang anda tengok IC kita lagi malas dia ayat. Dia ayat gini. So ya, dia ingat belaka. Memang ingat tak kuat lah, kenal. Tapi dia tidak ngaji. Sebab tu ulama kata ingat tak kuat dengan cerdik beza. Ulama kita sebut ingat tak kuat dengan cerdik dia tidak sama. Setengah orang ingat tak kuat tapi cerdik. Tapi setengah orang ingat tak kuat tapi bodoh. Bodoh tu bunyi kasar lah sikit dah. Ingat kuat tapi tak cerdik dia. Kalau bahasa Tok Guru dia panggil otak tak beri. Cerdik tapi tak beri otak. Tu bahasa Kelantan. Itu beza, dia tak sama. Sebab tu kelebihan manusia ni tidak sama. Baik. Tak apalah. Jadi kalau tak ingat, kita ambil dia punya idea Nabi ni, kita guna bahasa kita sendiri dan niat dalam hati. Jadi kalau kut Melayu jangan disebutlah hanya batas maya. Dalam hati saja. Masa sujud juga selepas kita kata subhana rabbiyal ala juga kita puasa. Sekejap lah. Sekejap ya. Baik.
Ini alasan yang disebut kenapa ulama kita sebut molek kita hadirkan dosa yang kita buat tu masa kita bertaubat dan istighfar. Baik. Sebenarnya hak ni ana sebut dah sebelum ni. Dia panggil apa ni? Al-afu wal maghfirah. Astaghfirullah tu dia panggil minta maghfirah. Mengikut ulama, dia kata maghfirah ni hanya Allah. Bila kita buat salah dengan orang, dalam bahasa hadis dia panggil afu. Kita minta afu. Afu ni keampunan. Minta dia ampun ke kita. Minta dia abai ke kita. Saya maafkan. Kita minta kemaafan. Allah meletakkan syarat, kalau kamu buat salah dengan manusia, kamu kena minta al-afu, bukan minta maghfirah. Tu beza tu. Minta maghfirah hanya untuk Allah. Minta maaf daripada manusia dalam bahasa hadis dia panggil al-afu. Afu ni minta maaf. Barulah Allah terima istighfar kita. Istighfar tu minta maghfirah. Jadi minta maghfirah ni ulama sebut, ni ana ambil ni dalam syarah Bukhari. Bukan Bukhari Sahih Bukhari, Al-Adabul Mufrad. Najili syarah hadis kitab tu. Dia sebut mana? Dia kata maghfirah. Dia marilah pandangan ulama dari sudut bahasa Arab begini. Dan istilahnya maghfirah ni maknanya kita minta kepada Allah supaya Allah hapuskan dosa kita. Sebab penghapusan dosa ni Allah saja. Nabi tak ada. Hak kita dengan hak kesalahan kita dengan orang itu minta dia maafkan. Dan kemaafan itulah yang menyebabkan Allah akan hapuskan dosa kita. Selagi manusia tak maaf, Tuhan tak akan beri keampunan kepada kita. Kalau kesalahan kita dengan manusia, Allah buat syarat gitu. Logik ya Hazrat. Awak curi duit orang, lepas tu minta maaf dengan Tuhan. Bayarlah dulu duit orang curi tu. Lepas tu minta maaf. Baru minta ampun dengan Allah. Baru minta maghfirah. Itu dia panggil susunan dia. Jadi maknanya maghfirah ni mengikut ulama dia ada dua perkara yang terkandung di bawah kalimah maghfirah. Yang pertama penghapusan dosa, dan Allah tutup dosa tu orang tak tahu. Tutup dosa orang tak tahu ni boleh jadi Allah timbulkan perasaan dalam hati orang tu tak sebut dosa kawan ni. Maknanya kita telah diampunkan oleh Allah. Ataupun orang lupa dosa kita buat. Itu maknanya kita sudah mendapat maghfirah. Tu hak molek ni. Hak tu kita nak, sebab tu kita kena istighfar. Istighfar ni hadirat minta supaya Allah hapuskan dosa, tak ada dalam buku kira-kira kita tu. Buku amalan kita tak ada dosa tu, Allah hapus. Tidak akan dibicara di mahkamah Allah. Lepas tu biar orang tak kecek dah dosa tu. Tu nak. Cuba bayangkan hadirat. Setengah-setengah orang tu 10 tahun, 20 tahun dulu kesalahan dia, orang sebut lagi hari ni. Maknanya keaiban kita tu berpanjangnya. Maghfirah ni dia ada makna salah satunya biar Allah tutup keaiban. Biar orang lupa. Kalau orang ingat pun jadi tak sekecek. Oh bagus dia hadirat. Ana kalau sebut benda-benda gini kerana buat contoh ya. Contoh berlaku atas mata ana. Dan ana pun pernah jumpa sebelum dia meninggal dunia. Dia orang ni kaki lobi, jahat, bergedebe ada berlaku dia istilah-istilah tu. Sehingga dia dibuat daerah. Buat mana mana orang tu tak jadi tendai 50 tahun, 50 tahun dulu, 40 tahun dulu. Teruk sangat dia ni. Siapa orang kapur dia cerita kanan ni tak ada paling jahat lah. Sehingga dia kena buat daerah. Tiba-tiba selepas tu habis tempoh dia balik pakai jubah, pakai serban. Dia kata dia jadi kumpulan tabligh. Dia pergi sampai 100 hari dia keluar. Setahun ada dia keluar. Lepas tu tak tinggal semaya anak dia kata. Ni Dana pun pernah jumpa dengan dia ni. Dengan tingginya kita kelih pun takut. Memang sesuai je hak dia tu dengan watak dia tu. Tapi jadi berubah. Kisah buat tabligh. Dia cerita kerana nak boleh ke dia berubah tu buat tabligh 3 kali dia amat tabligh. Dia kata kerah pedah apa buat tabligh. Kita amat mari pula dia kata. Aku sekali dia tanya tabligh. Mu mari aku ni nak buat apa? Tajuklah kita hajat nak suruh hajat pocik semaya. Sebab rumah dia tu dia ada dulu mana orang lama ke dia ada musalla masjid atas bukit tinggi. Ingat ada kau biasa pergi dia tahulah. Nak ajak pergi semaya ya. Ingat kau nak minta pitih. Dia pun teragi. Lepas tu pergi tu jadi lembut hati tu. Muka dia kaya, dia buat kebun duduk sana. Lepas tu berubah pergi semaya lepas tu dia putera keluar 3 hari. Lepas tu dia berasa sesuai dengan hati dia. Lepas tu berubah tu. Perangai beken tu ada semua tu anak dia kata tak hilang dah dia kata ayah dia. Tapi berubah daripada tak semaya jadi semaya. Dia klik kapung.
Dia klik kapung, ni yalah ni ana dengar sendiri. Orang jadi tak sekecek dia kesalahan dia. Orang puji, orang salah dengan dia, orang panggil nama dia pun nama lain. Siapa gitu? Jadi anda duk perhati tengok, boleh jadi dia ni memang dia bertaubat nasuhah sungguh. Jadi dia klik ni dengan jahat dia dulu tu orang tak klik tu. Itu maknanya maghfirah dia dapat. Bohke keluarga Nabi pun panggil dia makan nasi dulu. Oh, mungkin dia orang tua. Masa tu dia ingat dia kat 90. Dah mau sana jumpa dia. Lepas tu dia mati. 5 tahun juga tak silap anda lepas tu ni. Anda nak sebutnya, jadi orang tak kecek tu. Siapa tu kita kata dulu ni jahat benar, tapi alhamdulillah. Orang kata gitu. Itu salah satu makna dalam maghfirah. Sebab sahabat Nabi lah. Sahabat Nabi ni setengah-setengah tu jahat kemai masa zaman jahiliah. Tapi bila masuk Islam, orang tak kelih dah tu. Orang tak dengar. Kalau orang sebut, orang tak cara dah. Bahkan kalau orang sebut kesalahan dia, kita akan kata bol dan sebut waktunya. Orang akan kata gitu. Tu makna satu poin dalam maghfirah. Selain daripada Allah hapuskan dosa, poin yang terkandung dalam maghfirah adalah Allah tutup dosa dia dalam bentuk-bentuk tadi. Sama ada orang lupa tu, ataupun orang ingat tapi orang tak sekecek. Kerana apa? Kerana perubahan baik yang berlaku pada dia. Bahkan kadang-kadang bila orang sebut, orang akan kata pada orang tebal dan sebut dia berubah nama. Oh tu hadirat bahagia dunia lagi. Tak akhirat tu dunia dapat bahagia dah. Kalau siapa tahu. Tu maksud. Sebab tu dia gandeng sama. Sebab tu dalam Quran, dalam hadis dia gandeng sama. Taubat dengan istighfar. Dia lain tu. Dari taubat ni pun kita sebut dah sebelum ni. Baik. Cuma sebelum anda baca tu, anda nak sebut ni ada kena tanda lah. Kena tulis. Sebab sini dia tak ayat sini. Baik. Ni anda buat nota. Nota ringkas note. Taubat dan istighfar tidak menjadikan seseorang itu maksum. Tidak. Tak ada seorang pun ulama kata bila kita bertaubat, beristighfar 1000 kali sehari pun dia tidak menjadikan kita maksum. Kita tak akan naik tahap maksum, tak akan naik. Sebab kita ni bukan Nabi dan Rasul. Tetapi bila seseorang itu memperbanyak ketaubat dan istighfar, dia akan dapat 4 perkara. Dia akan dapat 4 perkara. Bila seseorang itu banyak bertaubat dan istighfar, dia akan dapat 4 perkara. Yang pertama, Allah akan hapus dosa dia. Hak tu mula-mula sikit. Kalau taubat, tubu ilallah taubatan nasuha. Yang kedua, akan tertutup keaiban dia. Hak tanyalah. Tertutup walaupun dosa dia sampai peringkat zina. Ingat cerita ada tu sahabat kan? Imra'ah Ghamidiyah tu selepas dihukum rejam dia, disemaya ke jenazah dia, Nabi kata taubat dia boleh menampung seluruh umat, jangan ada sesiapa lagi sebut dia tu penzina. Sudah hilang, dekih dia tak ada. Itu dalam riwayat Bukhari. Itu yang kedua. Yang ketiga, tertutup, tadi tertutup hapus dosa, tertutup keaiban, dan yang ketiga dengan sebab taubat dan istighfar tu dosa bertambah. Pahala bertambah. Dahlah dosa kau kurang. Aib dia pun orang jadi tak ingat hari lupa dah. Lepas tu pahala pula bertambah. Yang keempat, dengan sebab istiqamah taubat dan istighfar, dia sebenarnya akan jadi minima dia buat dosa. Ada buat dosa tapi minima. Boleh katakan dosa besar dia tak buat. Tapi dosa tetap ada buat tapi jadi minima. Jadi dosa terlalu kecil. Tak boleh nak banding lah dengan pahala. Besarnya pahala. Dosa jadi kecil. Kalau buat salah pun jarang benar. Tu kesan dia. Tak akan jadi maksum. Tetapi perbuatan melakukan dosa tu jadi minima. Ni 4 perkara yang ulama sebut dalam kitab. Dengan sebab seseorang itu banyak istighfar dan banyak bertaubat. Anda harus tengok ni keperluan kita belaka dunia akhirat. Allah suka kita dia kalau kita buat salah orang tahu tapi orang duduk dia. Orang tak senyap. Kalau kita salah buat pun orang tak kata dulu buat dah buat pula, orang tak kata tak apalah. Manusianya ada salah. Orang kata gitu. Maknanya banyak benar untuk kebaikan kita. Gitulah. Baik, ana ambil sikit lagi. Fa idza taba al-'abdu ila rabbih taubatan shadiqah. Dan apabila seseorang bertaubat kepada Tuhannya dengan taubat yang ikhlas, yang jujur, shadiqah itu maknanya yang jujur. Taubat bukan taubat main-main. Tidak taubat nifak dak. Tapi taubat shadiqah bil iqla' dengan menjauhkan punca kena tulis mana itu bil iqla' anidz-dzulub jami'a, dengan menjauhkan punca berbuat dosa semuanya.
Maknanya sifat orang bertaubat dengan taubat sengati ni, dia cari, apa aku buat dosa ni? Dia akan cari. Tu sifat orang bertaubat hak sengati. Dan bila dia jumpa sebab tu, dia akan menjauhi sebab tu. Itu dia panggil al-iqla'. Ni rukun taubat. Salah satu rukun taubat, al-iqla' aniz dzunub jami'a. Dia cari punca buat dosa, dan dia akan jauhi. Kalau sebelum ni dia tak semaya kih ngai, dia patuh habis batai kai dia tu. Dia kata acul bu. Kih natan ni lah dia kata aku jadi tak semaya. Nah. Tapi orang lain ngai pun maya tak batas tu. Nah. Kalau gitu. Misalnya dia ni tak maya syah cak kali mana dah. Hidup main badminton tu. Dia bakar hancur raket tu dak misalnya dak. Tidak suruh bakar. Wi kana tak apa tu. Nah. Punca tu dia panggil al-iqla' aniz dzunub jami'a. Cari punca dosa dan menjauhi dosa tu semua sekali. Ni orang panggil rukun taubat lah ni. Yang kedua, ni rukun taubat yang kedua lagi. An-nadam ala fa'liha. Dia menyesal terhadap perbuatan dosa. Timbul penyesalan secara sadiqah, secara benar. Bukan munafik, tidak. Yang ketiga, wal azm ala adamil audah ila. Dan dia nekat tidak akan mengulangi lagi kesalahan yang sama. Tu orang panggil 3 rukun taubat. Ni rukun taubat ni. Baik. Wa aktsar minal istighfar lillah. Wa aktsir, dan dia memperbanyakkan istighfar pada dahlah taubat tadi, dia memenuhi rukun taubat, dia minta semua astagfirullah. Jadi sebenarnya minta gapo tu? Taubat habis dah. Sudah menepati dah syarat rukun taubat. Istighfar ni minta Tuhan tu seolah dia kata gini. Memperbanyakkan istighfar kepada Allah. Kalau anda nak terjemah dalam konteks istilah, dia minta, ya Allah tutuplah keaiban saya buat dosa, jangan biar orang tahu. Kalau orang tahu pun jangan biar orang kecek, biar orang lupa. Lepas tu ampunilah, buailah, delete lah dalam buku catatan amalan tu, supaya hari akhirat kelak di mahkamah Allah tak jadi isu di mahkamah. Tu makna istighfar. Fa inna Allah sayunajjih fid dunya wal akhirah. Ana habis ke sedikit. Fa inna Allah, maka sesungguhnya Allah sayunajjihi, akan melepaskannya, akan memberi kejayaan kepadanya fid dunya wal akhirah, dunia dan akhirat. Orang yang lagu ni dalam taubat dan istighfar, istiqamah dan taubat dia, sayunajjihi fid dunya wal, Allah akan selamatkan di dunia akhirat. Seperti mana Allah berfirman, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Suratul Anfal ayat 33. Dan sekali-kali ni ana terjemah mafhum wa ma kana Allah. Dia kalau ganti bahasa Arab bila ada kana, dia mesti ada makna tegas bahasa tu. Itu kaedah dia. Misalnya kata Allahu latifun khabir, Allah tu maha lembut dan maha mengetahui. Tapi kalau kita kata wa kana Allahu latifan khabira, jadi makna lain. Sememangnya Allah itu, jadi ada makna gitu, adalah Tuhan yang maha halus, yang maha lembut dengan hamba dia, dan maha mendalam pengetahuan. Khabir tu maha tahu. Dia ada kita kena terima memang bila ada kana tu. Tu dari sudut bahasa Arab. Wa ma kana Allah, dan Allah tidak sekali-kali akan mengazabkan mereka dalam keadaan engkau. Dan engkau tu mana nabi umat itu. Dalam keadaan Nabi itu ada Allah. Sebab tu kalau kita tengok sejarah dulu, bila Allah nak musnahkan kaum-kaum dulu, dia hantar mesej wahyu lah, supaya Nabi ni keluar dulu daripada kampung tu. Baru dimusnahkan masyarakat yang zalim itu. Masyarakat yang melakukan liwat dan sebagainya. Dia suruh Nabi tu dulu. Dia tak akan azab dalam keadaan Nabi ada. Hak menariknya selepas tu ayat. Wa ma kana Allah, dan Allah pasti, Allah memang tidak akan mu'adzibahum, mengazab mereka. Mereka tu masyarakat. Wahum yastaghfirun. Kalau dalam keadaan mereka, masyarakat tu sentiasa beristighfar. Maknanya peluang Allah bagi kepada masyarakat yang beristighfar ni lebih luas daripada masyarakat yang tidak beristighfar. Mana kalau masyarakat itu, maknanya kadar beristighfar masyarakat tu tinggi, mari masjid semua. Dah. Jadi kita tak tahulah orang ramai. Salah satu sebab Allah tidak terus menghukum, menurunkan bala dalam skala besar kepada masyarakat, kalau jumlah masyarakat itu lebih ramai yang banyak beristighfar. Ini ayat ni. Ini antara ayat yang menjadi dalil pada ulama bahawa kalau dalam masyarakat tu
lebih ramai, jumlah lebih ramai yang beristighfar, jumlah lebih ramai yang melakukan amal ma'ruf nahi munkar, Allah tidak akan cepat-cepat turun bala pada umat. Mungkin Allah tangguh sampai masyarakat jadi berubah jadi baik. Ni orang panggil hikmah istighfar. Baik. Jadi taubat mereka, ni kesimpulan dia. Maka taubat mereka ni manusia Islam lah. Wastighfaruhum, dan istighfar mereka sababan linajatihim, adalah menjadi sebab untuk mereka berjaya dunia akhirat. Wasarfil azabin anhum, dan menjadi sebab Allah alihkan azab itu daripada mereka. Allah arahkan ke lain azab itu. Jadi tak kena azab itu sebab dia. Sebab itulah hadirat, kalau kita nak masyarakat kita selamat, pokok kita nak ada ni, kita kena bermula dengan kita. Kalau sebelum ni kita tak banyak istighfar dan taubat, kita perbanyakkanlah. Kita selamat dan masyarakat kita selamat. Begitulah hadirat. Dan insya-Allah untuk minggu hadapannya kita bincang pula. Tak habis lagi, kita habis muka surat 77 minggu depan insya-Allah. Kita berhenti setakat tu dulu. Kau ada soalan nak tanya? Ada? Tak ada. Kalau tak ada apa-apa soalan, kita tangguh setakat itulah dulu. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.